Kita buka soalan. Tanya tentang kisah sahabat ni, boleh tak? Ya, kalau saya boleh jawab lah. Ada satu ulama kata, ma jara baina sahabah faskutu. Macam mana tu? Sedangkan pintu ijtihad dah masih dibuka kan? Macam mana boleh timbul ayat tu? So, itu matan daripada matan Zubat. Wa majara baina sahabat faskutu. Juga dalam Jarh Tauhid. Makna jangan kita ulas panjang. Ada ulama ulas untuk tahu kebenaran, tak ada masalah. Cuma kita jangan macam salahkan orang ni, salahkan orang tu. Adaban ma'ahum. Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Awasib, dia urai juga, pengat ulama dia urai juga menyebutkan Sayyidina Muawiyah salah. Tapi tapi jangan kita meleretlah. Sayyidina Muawiyah sahabat. Semuanya adalah insya-Allah mahfuzun, diampunkan dosa mereka. Bahkan riwayat daripada Sayyidina Ali, qatlana wa qatlahum fil jannah. Orang yang mati di kalangan kami dan di kalangan mereka semua ke dalam syurga insya-Allah. Jadi kita mengikut manhaj. Jadi tak boleh ijtihad lah tu. Ya, itu ijtihad daripada mereka. Sebab kita kena tahu ismah hanya kepada Rasulullah, sahabat tak ada ismah, sahabat ada dosa. Ya. Ya. Zaman sekarang ni kita fokus orang hidup lah. Zaman sahabat ni kita ambil kebaikan mereka dan kita analisa. Jangan kita masuk campur macam Syiah. Syiah ni dia membongkar sejarah. Tak ada nilai. Umar pun dah meninggal, Abu Bakar dah meninggal, Ali meninggal, Osman meninggal. Ya, ya. Jelas tak? Jelas. Dalam bab muamalat, Ustaz, ya. Kebanyakannya kita sudah menggunakan fiqh muqarran berdasarkan kepada mazhab Hanafi. Cuma dari segi pelaksanaan kita di Malaysia, bukankah kita perlu dibawa kepada jawatan kuasa fatwa kebangsaan dan menjadi sebagai pandangan rasmi supaya dianya boleh diamalkan secara keseluruhan oleh masyarakat. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kita tak terikat dengan majlis fatwa. Jadi diasingkan. Oh, diasingkan? Ya. Kita di bank negara, kita terikat dengan bank negara yang dipanggil policy document. Itu Ustaz boleh download. Boleh dia download. Ya. Muamalat bukan terikat dengan Suruhanjaya Security punya tu ke? Dia ada syariah advisor dia kan? Itu kapal capital. Kita ada 3. Kita ada bank negara. Kemudian security untuk capital. Security itu masuk saham, suku. Itu fungsi apa nama dia, security Suruhanjaya. Security itu masuk suku lah, saham apa semua tu. Itu security, bukan security itu keselamatan. Okey. Kemudian dipanggil offshore, labuan, akta labuan yang undang-undang khas di labuan saja. So kita ada 3 regulator. Satu lagi bursa saham. So ada 4, lebih kurang 4 lah atau 3. So kita tidak terikat dengan majlis fatwa. Tapi majlis fatwa ada hak untuk nak berfatwa, tapi bank tidak terikat dengan mereka. Kita terikat dengan bank negara dan boleh download polisi bank negara. Ada 14 PD, 14 polisi dokumen. Mana 14 fatwa lah yang ada dalam tu, daripada mudharabah, musyarakah, istisna, qardun, saraf, kemudian kita ada ijarah, kita ada kafalah, kita ada rahan, kita ada apa nama lagi ya, muzara'ah. Kita ada lebih kurang 14 PD, 14 fatwa yang dikeluarkan dan kita tak terikat. Alhamdulillah. Kalau terikat susahlah dalam bank untuk nak bergerak. Tapi kalau maksudnya sesuatu produk yang dikira syariah compliant itu tidak terikat dengan fatwa, majlis fatwa. Dia di bawah bank negara dan bank-bank yang diberi hak untuk berfatwa, iaitu bank-bank yang dikatakan Islamic bank lah. Yang ada 28 bank. Kita ada bank Islam, ada bank Islamic bank. Sebab tu kita ada produk macam wakalah II, Islamic tu. II tu semua dia sama aja. Okey, deposit Islamic. II tu istilah term Islamic. Jadi prosedur dia, bank mana yang nak mengeluarkan satu produk syariah compliant, dia akan buat produk itu dengan dia punya syariah advisor bank dia. Ya, kemudian dihantar kat bank negara.
syariah Tak, dia tengok juga kalau advisor. benda tu benda baru, dia akan dibawa ke bank negara. Kalau benda-benda lama tu kita tengoklah bercanggah tak dengan PD. Kalau tak bercanggah, kita bagi ijtihad lah. Ataupun PD tak ada lagi, kita kemukakan pendapat, kita hantar kat bank negara lah. Oh, tak longgar macam tu. Nampak betul longgar. Tak longgar, ketat kita ada Ha? 5 penasihat. Dalam bank mesti ada 5 penasihat syariah. Oh, dia pun makan gaji dengan bank tu juga. Dia allow, dia tak gaji. Oh, tak ada gaji ya? Yalah, allow pun dia tak ada konflik of interest ke kat situ? Tak ada, sebab kita allow, sebab tu dia bagi allow. Oh. Sebab syarat penasihat syariah tak boleh bekerja dengan bank. Tapi dia kalau dah produk macam hak biasa tu ada, kemudian dia syariah advisor dia sendiri buat, dia disemak oleh bank negara balik ke tak? Ada semua di audit, ujung tahun dia audit lah. Dah produk tu nak Produk di syariah audit. complain. Depa ada audit depa audit semua fatwa-fatwa dan juga apa produk. Sebab tu kita Okey, ada kalau kita ada potential SNC, potential syariah non compliant. Akan di-review, kita ada 2 review dengan audit. So, akan Okey, di-review. Semua. Ketat. Oh, okey. Ketat bukan tak lah longgar. no. Inta kata macam tu, Inta mentomoh bank tu. Kita sangat ketat. Bukan Thomas ya, kita tanya ni, kita bincang. Nanti bank sama Inta jenuh bayar. Tak ada ramai saman dulu, kalau lekat kes sama, kalau tak lekat kes sana saman balik lagi. Bank lawyer ramai. Ha? Bank Mai ni kita ketat sebab dapat- dia jaga reputation. Sebab tu bank jarang ambil artis jadi jarang sangat lah ambil artis jadi duta. Dalam siasat tak ada apa kes baru dia ambil dia. Sebab dia tak mau macam ni, orang kata dia menjaga reputasi. Kira ketat jugalah Tuan Guru no. Ketat. Bank ni dia ada 5 benda. Dia jaga reputation, syariah, kemudian governance, kemudian dia ada lihat kepada operation, kemudian melihat kepada marketing, finance, 5 benda ni. Baru dia akan buat produk tu. Oh. Okey, terima kasih Tuan Guru. Baik. Assalamualaikum Tuan Guru. Tanya Alhamdulillah. Tanya kenal dengan Tuan berkaitan Guru dengan nak tanya sikit boleh? Silakan Saudara Haji Mohtar. Apa Duk mana nama? tu? Sambil nak kereta hebat. Boleh nak tanya ni? Wali-wali semua ni. Nak tanya tuan ni. Apa nama fatwa ni dia nak kena ikut uruf ke ataupun macam mana? Sebahagian fatwa yang tidak ada nas, yang ia adalah more kepada amalan seperti muamalat, kahwin dan sebagainya, ikut uruf lah. Tapi syarat dia uruf itu tidak membebankan dan tidak bercanggah dengan syariat. Misalnya Pasal kita sekarang ni uruf kita negara kenduri berlainan fatwa dia. akan berlainan. Misalnya kenduri kahwin. Berlainan. Tu saja yang uruf tu. Kenduri kahwin sekarang ni. Orang duk anggap wajib, maknanya dia duk Kuala Lumpur pergi Kedah. Tak adalah wajib. Yang wajib tu satu kampung je. Ha. Kita tu dia. Kalau kenduri tu dekat Kuala Lumpur pun perlis turun mai. Ha. Itu tak ada sampai wajib. Dia nak main-main lah tapi tak adalah kewajipan sebab dia di luar kemampuan. So itu mengikut uruf zaman. Oh ya. Patutlah berlain. Okey, terima kasih. Ustaz nak pakai songkok hitam tak boleh. Ha. Tak ikut uruf ya lo. Tapi itu bukan uruf Ada tu. kalau sorban, ada kalau suka hitam, ada kalau kefahaman. jaket, macam lah. Itu Uruf. uruf yang tak terpakai lah. Nak pakai songkok hitam pun tak boleh, teruk sangat lah. Itu ekstrim dia panggil. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam, Syekh. Tanya berkenaan dengan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ulama hadis Saidah dan kitab Fadilah Amal. Minta pandangan Tuan Guru. Zakaria Al-Kandahlawi seorang ulama hadis yang besar. Dia ada kitab dia Syarah Muwatta' Al-Aujazul Masalik. Ulama Hanafi tetapi tidak ta'assub kepada Hanafi. Luar biasa lah. Ya. Jadi imam yang sangat agung. Dia ada syarah Muwatta' dia 24 jilid. Aujazul Masalik. Ya. Tetapi kitab itu fiqhul muqaranah. Dia ambil semua mazhab dalam tu dan kitab yang bagus untuk dipelajari. Aujazul Masalik. Baik. Terima kasih Tuan Guru. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Saya nak tanya mengenai pandangan Tuan Guru terhadap Syekh Muhammad Said Mamduh
disebabkan saya ada baca kitab-kitab dia, nampak pandangannya lebih menjurus ke arah pandangan ulama Zaidiyah yang disebut sebagai ulama Ahlul Bait. Sebagai contoh. Ustaz negeri mana ni? Ya, Negeri mana? dari Perak. Oh, Perak. Dulu mengaji Mesir ke? Mengaji Mesir. Oh, okey. Jadi itulah sebab ada baca kitab Ittijahat Hadithiyah Syekh Muhammad Said Mamduh. Kemudian Syekh Muhammad Said Mamduh pun ada dia buat kitab berat Syekh Albani. Jadi itulah nak tanya pandangan Tuan Guru lah mengenai dia punya kecenderungan ke arah ulama Zaidiyah. Dan kita baca Nailul Awtar pun ada Imam Syaukani dia menukilkan pandangan-pandangan ulama Zaidiyah. Jadi untuk nak tanya pandangan Tuan Guru bagaimana? Terima kasih. Wahwa syaikhi, dia adalah guru saya belajar hadis dengan dia. Kitab Al-Adabul Mufrad, dan dia cenderung kepada Zaidiyah, dan dia pun menyuruh saya baca kitab Zaidiyah, dan saya memang minat baca kitab Zaidiyah. Dia ada Nailul Awtar, tapi Awtar ni more kepada ahli sunnah wal jamaah, sebab Imam Syaukani ni dia mujtahid mutlak, dan dia imam yang besar, Said Mamduh ini, cuma dia cenderung kepada Zaidiyah sangat. Itu kelemahan dia lah. Tapi ilmu hadis, ilmu rijal sangat luar biasa. Dan dia bertemu dengan ulama Azhar lah. Itu normal lah. Dengan Syahli Jumaah, tak belaga apa, biasalah. Anak murid Syahli Jumaah pun tak mengaji dengan dia. Tapi kita pendekatan kita ambil. Macam Syekh Abdul Fattah Burudah kata apa? Saya ada 100 guru saya. Seorang pun saya tidak ta'asub dan saya tidak beriltizam dengan mana-mana imam. 100 orang tu. Mana yang betul daripada guru saya ambil. Itu Al-Fatah Burudah adalah Hanafi, Asy'ari, tetapi dia ada 100 orang guru. Dia tak ta'assub dengan 100 orang guru tu. Yang mana betul guru dia kata, guru dia ada yang kutub Ibn Taymiyah, ada yang melambung sangat, dia ambil pertengahan. Makna dia ada yang bagus, ada yang tak bagus, dia tinggal. So kita macam tu. Said Mamduh guru kita yang dia nampak tasyayuh sangat ataupun nampak terkesan, kita tinggal. Tapi dalam ilmu hadis, ilmu rijal dia, ingatan dia subhanallah luar biasa. Sebab dia pun anak murid Syekh Abdul Fattah Burudah, anak murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani dan Abdullah Siddiq Al-Ghubari. So pandangan kita, dia adalah insan alim, yukhti wa yusib. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggal. Okay, terima kasih Tuan Guru. Jadi pandangan Syekh Said Mamduh tu bolehlah kita guna, melainkan yang kaitan dengan tasyayuh. Itu manhaj Abdul Fattah Burudah, manhaj Syekh Qaradawi, manhaj a'immah kita. Sebab itu Imam Bukhari ditomah sebagai Mu'tazilah, macam-macam ditomah. Kadang-kadang pandangan mereka bukan mereka tu Mu'tazilah, tetapi bertepatan dengan Mu'tazilah. Nak ambil ahli sunnah wal jamaah kan senang. Ahli sunnah wal jamaah ini maknanya mencari kebenaran. Dia bukan Sidik. mazhab yang tahayyus, makna dia duduk dia seorang-seorang je. Kita mau sifat sidik benar-benar tak bercanggah Quran dan hadis, tak bercanggah dengan para ulama. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah Tambah. dengan Asy'ariyah ni dia boleh pegang dunia sebab dia terbuka. Dia ambil pendekatan Yunani, dia ada Salafi, dia ada yang tu, dia ada yang Emah Watan. sebab kalau kita kata orang tu Ibn Taymiyah daripada Asy'ariyah. Al-Ja'fari. Dan Zaidiyah sebahagian daripada a'immah kita. Zaidiyah orang buat fiqh muqaranah dengan mazhab Syafi'i. Dia dekat kepada Syafi'i, Zaidiyah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit boleh tak? Nak tanya tentang Ibn Taymiyah tu, dia kata Asy'ariyah kan? Ada kitab tak yang kata Ibn Taymiyah tu Asy'ariyah? Yang rujukan. Penulisan di Azhar ada, dan ini ucapan sebagian ulama salaf, Ibn Asakir. Mungkin Asy'ariyah tu dia sudut dengan pandangan yang salafi lah kot. Dia sendiri tu dia tidak mengutuk Asy'ariyah. Dia mengkritik juz'iyat. Hatta dalam tasawuf dia adalah tasawuf Abdul Qadir Jilani, Junaid. Dia ikut tasawuf Junaid. Ya, Abdul Qadir Jilani, Junaid. Dan Syekh Zakiyuddin Ibrahim Asy'ariyah Muhammadiyah,
Sayyidi Muhammad Zakiyuddin, Ibrahim Zakiyuddin mengisbatkan dia adalah sufian. Kerana Ibnu Taimiyah sufian. Tapi yang kita tengok di macam aliran di macam diperlih lah lebih kurang kan. Macam memusuhi Asy'ariyah ni. Itu yang saya pelik sikit tu. Saya tak nampak dah Datuk Mazhar secara Twitter menyatakan Asy'ariyah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh tengok ceramah dari mutakhir. Lepas tu kita nak di sini kita tak ada pemusuhan dengan siapa-siapa. Kita kena hentikan. Kalau kita tak setuju pandangan, itu masing-masing lakum dinukum waliyadin. Kalau kita masih menggunakan konsep berperang, sampai bila-bila lah kita macam ni. Gunakan konsep mahabbah, memaafkan. Kasih sayang, mahabbah. Kasih sayang. Kalau orang tu kata kat kita tak perlu kata kepada dia. Kita ziarah, kita mahabbah. Sebab mereka ada ilmu, ada pendirian mereka. Kita tak boleh nak ubah pemikiran orang, tapi kita boleh bekerjasama. Dan maka ahli ibadah, ahli zikir. So itu saya respect dulu Tan Sri Harun Sani, dia tak sekat siapa-siapa main Perak, tapi syarat dia jangan bawa fahaman lain. Kita mesti ke arah begini, menghormati. Sebab tu kita di Gutamir kita panggil Datuk Mazhar, panggil semua orang. Sebab mereka adalah ilmuwan, Datuk Mazhar ilmuwan, Syekh Fadil ilmuwan, Datuk Salim ilmuwan, Ustaz Zamri ilmuwan. Mereka adalah guru-guru kita. Samir tak? Ya. Datuk. Syukuran. Mereka ada tulisan yang dimanfaati. Jadi kita sekarang ni macam mana kita nak ubah cara kita? Kita ada pendirian kita Asy'ariyah, tapi yang ni kita boleh bekerjasama dan seumpama dengan dia. Yahudi pun boleh bersatu dengan pelbagai mazhab. Ya. Kamilah. Arfiyah. Okey, kita rehat dulu. Kita harap majlis kita adalah majlis ilmu. Majlis mahabbah. Majlis untuk mempertikatkan, insya-Allah. Jadi kita ada hubungan dengan semua ulama-ulama kita di Malaysia, insya-Allah. Adapun aliran yang membawa kepada kebencian, kita berlepas diri. Okey Ustaz? Tapi saya tak boleh paksa Ustaz lah. Ustaz ada pendirian sendiri, jadi lakum diukum waliyadin jugalah. Majlis buka minda Ustaz. Ya, mudah-mudahan insya-Allah kita nak buat apa, kita nak menang. Kebenaran ni dia macam matahari, dia tetap matahari. Kalau kita menang pun, kalau kita salah, akan kalah juga. Jadi, biarkan kebenaran, insya-Allah kita hormat semua orang pun hormat kita. Kita jaga bahasa kita. InsyaAllah kita selamat di dunia dan di akhirat. Okey, kita rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.